Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bilal, petugas dari radio Terengganu FM, para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dapat kita berada di rumah Allah dalam masjid pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diredai Allah. Seperti biasa, saya coba beri maksud doa yang saya baca tadi. Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, dorongkanlah kami untuk mentaatimu, sempurnakanlah segala kecuaian sebelum ini, dan terimalah persembahan ibadatku dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Kira-kira begitu. Semoga para jemaah selalu mesra, jelira dan ambil perhatian. InsyaAllah semoga ada manfaat untuk masa-masa muka. Pada malam ini, alhamdulillah, insyaAllah saya akan sambung tajuk saya dalam siri-siri yang lalu, terutama dalam 3 siri yang lalu, yang bertajuk berangan-angan. Panjang ceritanya, di mana telah saya huraikan sekadar yang termampu, di mana panjang angan-angan atau berangan-angan itu akan menerbitkan beberapa perkara. Antaranya ialah tercecernya taat dan selalunya terus-menerus terasa malas. Orang yang berangan-angan ni, banyak angan-angan ni, ibadat dia cecer, dan kalau buat pun dalam keadaan malas. Satu. Yang kedua, tak perasan untuk bertaubat kerana banyak sangat angan-angan urusan dia, siang malam pagi petang, terlupa bahawa dia ada salah di sana sini. Siang malam boleh jadi terlupa, hingga hari ini masih belum bertaubat. Dan yang ketiga, dia tamak menghimpunkan harta serta sibuk dengan urusan duniawinya. Itulah akibat daripada berangan-angan, atau dalam ni dia kata panjang angan-angan. Dan satu lagi pada malam ini, insya-Allah, yang keempat, akibat daripada banyak sangat berangan-angan, yang keempatnya dia kata qaswatul qalb wan nisyanul akhirah, kerah hati.
hati jadi kerah, tak berasa nak benda molek, tak berasa nak buat perkara-perkara molek. Bahkan wal-iyazubillah, dia suka sangat sebut, bercakap dan buat benda-benda terlarang oleh Allah atau Rasulullah. Inilah sialnya orang yang berangan-angan, banyak sangat angan-angan, ya, hati dia jadi kerah, dia tak berasa nak buat benda molek. Ada satu ayat dalam Quran, Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Ayat ini terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 45 yang berarti, antara keburukan orang yang melakukan syirik apabila disebut nama Allah sahaja, sama ada dalam doa atau sebagainya, maka geli gemamlah serta liarlah hati mereka, dan apabila disebut nama-nama yang mereka sembah dan yang mereka puja selain dari Allah, ketika itu serta-merta mereka riang gembira. Ayat ini memberi maksud, senang cakap, ada orang ini Allah tuju kepada orang yang tidak beriman, tapi dibimbangkan juga orang beriman pula ada tempias penyakit ini, di mana kalau sebut nama Allah, atau saya contohkan, kalau sebut mari kita buat benda-benda baik, saya contoh lagi yang ringan, yang mudah, yang kecil, mari kita pergi masjid kepada orang yang tak biasa, dia berasa berat. Sini kalau orang kafir ni geli gemam, tak boleh dengar orang ajak buat molek tu. Sini apabila disebut nama Allah saja geli gemam, takut tempias kepada orang yang beriman. Apabila disebut atau diajak untuk membuat sesuatu yang baik, dia berasa beratnya, berasa bencinya. Namun begitu, apabila disebut perkara-perkara yang disukainya, serta-merta jadi segar, semangat dan suka. Takut gitu. Kita renung sebentar, di mana kita sekarang? Apabila orang ajak, saya buat contoh dulu, apabila orang ajak kita puasa esok, orang ajak, orang tak ajak, orang beritahu kita buat qiyamul lail, perkara sunat, orang nasihat kita bayar hutang dulu, tak berapa nak dengar, beci kadang-kadang, marah. Tapi bila sebut perkara-perkara lain, terutama perkara-perkara yang disukainya, serta-merta suka. Contoh mudahnya, kita orang lemah ni, saya mohon maaf dari para jemaah, orang yang lemah iman, contohnya bulan Ramadan, nak habiskan 20 rakaat salat tarawih tu, moyok nginguk, saya kata, dengan lemah letihnya, dengan mengantuknya, berasa macam berjam-jam, walaupun 1 jam lebih saja. Tapi apabila selesai
solat, keluar saja dari masjid, molek-molek ada sego mego, kita kata. Itu contoh. Ya letak pada masing-masing lah tu. Contoh. Sama juga kita malam ni, barangkali nak masuk Isya ni kau lenguh puasa. Puah puasa ke macam 2 jam. Minta maaf, saya percaya tidak ada malam ni. Tapi ada orang begitu. Bila dia mari sekali-sekala, lamanya nak masuk Isya. Sedangkan saya bertalu tubing beritahu, tenang, sabar, duduk dalam masjid ni. Payah kita nak boleh duduk gini dengan izin Allah Ta'ala ni. Malaikat bersama kita, beberapa fadilat dijanji diberitahu kepada kita. Sabar sekejap pun berat bagi mereka yang berat. Satu, ada ayat lagi, ayat Quran lagi. Saya nak bicara tentang kerah hati orang yang angang-angang banyak ni. Orang yang banyak sangat projek maksud saya rancangan dia, angang-angang dia, nak benda tu, nak benda ni. Ada satu ayat lagi dalam Quran, Allah berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Allah menceritakan orang yang tidak beriman di sini. Orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Kami jadikan perbuatan buruk mereka kelihatan baik kepada mereka. Allahu Akbar. Oleh itu tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan. Allah menceritakan orang yang tidak beriman. Saya juga sama saja dengan ayat yang pertama saya baca tadi. Takut tempias kena juga ngecik kita bahawa wal-iyazubillah, perbuatan buruk yang kita biasa buat tu, wal-iyazubillah, kita berasa molek. Yang kita buat salah tu tak berasa apa-apa, tak berasa bersalahnya, tak berasa buruknya, tak rasa dosanya. Jauh sekali dari takutnya tempias. Allah menceritakan orang yang tidak beriman. Saya saja mengandaikan takut ada orang yang beriman juga, maknanya dia dalam keadaan duk pertahankan pandangan dan pendapat atau kelakuan buruk dia itu betul. Dia berasa dalam hati dia tu, dia berasa betul. Kalau itu yang berlaku, sungguh sial. Wal-iyazubillah. Satu, jadi berhati-hatilah. Saya sengaja kutip tadi sebelum mari beberapa ayat yang berhubung dengan hampir sama maksudnya, untuk sama-sama kita renung. Ya, renung, fikir, selamatkan diri. Masing-masing selamatkan diri. Alhamdulillah. Kalau kita tidak terlibat, alhamdulillah. Cuma tengok dengan mata hati kita berdasarkan ilmu dan akal kita. Satu ayat lagi, afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana fa innallaha yudillu man yasha. Allahu Akbar. Hampir sama. Dia kata, adakah, maka fikirlah, adakah orang yang diperelokkan kepadanya amalan buruknya oleh syaitan? Syaitan duk bisik dalam diri dia, molek orang lain buat belaka ni, tak ada apa-apa pun, undang-undang tak salah, tok tua pun tak marah, ayah pun tak marah, orang buat belaka ni. Syaitan duk kata begitu. Tambah lagi, kita ni muda lagi bagi orang muda. Saya ulang sekali lagi, dalam terjemahan sebenarnya, fikirkanlah, adakah orang yang diperelokkan kepadanya amalan buruknya oleh syaitan, lalu ia memandangnya dan mempercayainya baik. Syaitan duk bisik dalam diri dia, dia buat tak baik tu. Saya lebih suka contoh dekat dengan kita. Tak mari, tak
tak jejak ke masjid 40 hari 40 hari tak pernah mari masjid kecuali hari Jumaat. Dalam dia tu syaitan duk kecek, tak apa duk pergi masjid pun, kita banyak kerja, banyak lagi urusan yang kita nak buat. Takut duk bisik gitu, dan akal kita boleh terima bisikan tu. Itu yang berasa bimbang sikit tu. Galik punya galik duduk dalam keadaan tu boleh terima bahawa yang buruk itu baik. Umurnya meningkat 60, tiba-tiba dihadiri oleh sakit, apalagi dihadiri oleh ajal maut. Taubat terlepas, dosa tidak terampun, dan barangkali amal sedikit sebanyak ditolak, tidak diterima Allah. Khalas. Ada satu ayat lagi, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, ya Ar-Rahman, kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatnya, lalu menjadilah ia temannya yang tidak renggang daripadanya. Cukup mengerikan. Saya ulang sekali lagi, siapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran, di meja ni siang malam pengajaran Al-Quran, diajar tentang maksud Quran, maksud hadis, sunnah, amalan para sahabat, amalan para salihin, salih dan sebagainya, diajar, tapi dia tak nak dengar, tak nak endah. Kami akan adakan baginya, kami waqgi, kami datangkan kepadanya orang tu syaitan yang akan menghasut dan menyesatkannya, lalu menjadilah ia teman yang tidak renggang daripadanya. Syaitan duk berekek sokmo, bergelekek sokmo, duk ekor sokmo di mana pergi, wak saing rapat dengan syaitan. Payuh nak sedar ni. Saya kata sokmo, minta maaf para jamaah, nak buat warna ni tak ada. Ni tahu cara dia, ni tahu cara kita ni. Ni cara kita untuk menepis tekis daripada syaitan. Jangan cari, bukan benda payah, benda sangat mudah. Duduk dalam masjid, kerapkan duduk dalam masjid, latih diri supaya seronok dan manis duduk dalam masjid. Duduk saja je. Kalau tak mahu buat apa-apa pada saya, duduk saja je. Cuma minta tolonglah iktikaf. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Duduk saja-saja. InsyaAllah kita berkawan dengan malaikat. Syaitan akan lari. Itulah satu jalan pintas yang paling mudah, senang. Orang yang bertaraf kita, bertaraf orang awam. Saya rasa dengan beberapa ayat yang saya pilih dan saya kutip tadi ni cukup menjadi renungan kita. Gerunglah anda, wahai jamaah muslimin muslimat yang bersama saya pada malam ini. Takut syaitan bersarang dalam diri kita dan telah pun mempengaruhi diri, nak sebut kita takut, dalam diri orang tu, dan syaitan menjadi teman rapat dia. Ketika itu dia terus menerus menderhakai Allah, menyanggahi sunnah Rasulullah, dan sama sekali jauh sekali dari meniru amalan, perilaku, akhlak para sahabat salihin dan sebagainya. Cukup sebagai mukadimah. Saya nak terus kepada sebenarnya tajuk ni, kerah hati. Jadi kerah hati tu boleh disimpulkan
kerana dia lok tabiat dia gitu, lok gitu, syaitan pun pergi khumu sarang dalam tu. Ni cakap mudah ni, orang lain tak cakap gini, saya cakap mudah ni. Sarang dalam diri, maka dia pun berayun, berkawan. Qarin ni kawan rapat, kawan rapat, berkawan rapat, penuh mesra. Siang malam. Berat jugalah nak berubah. Bagaimana nak berubah, Ustaz? Saya yang cetek ilmu ni tak ada jalan lain kecuali marilah kita kerumung ke masjid. Sekurang-kurangnya pada waktu begini, antara maghrib dan isyak. Berobat diri boleh 40 hari berturut-turut. InsyaAllah, InsyaAllah kita akan mendapat bantuan dari luar, sama ada doa malaikat atau sebagainya. Wallahu alam. Saya nak teruskan ni. Akibat daripada panjang angan-angan, tuan-tuan faham tak panjang angan-angan? Terutama kepada yang hadir malam ni baru berjumpa tazkirah kuliah saya ni. Panjang angan-angan ni makna banyak sangat benda dia. Dari dulu lagi ada benda yang dia nak, iaitu kaya dan bahagia. Dari kecil lagi, tak dah habis sekolah, tak dah habis sekolah rendah lagi, pandai dah berangan nak kaya, nak senang. Tu pandai dah. Siapa ke 60 tahun duk nak benda tu, nak benda tu boleh nak benda lain boleh nak benda lain. Hak ada dah nak baru. Ceceh masjid, ceceh akhirat. Nabi kita pesan, cuba ingat jemaah yang selalu bersama saya. Man ahabba dunya adarra bi akhirati, wa man ahabba dunya wa man ahabba akhiratahu adarra bi akhirati, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunya. Maksudnya siapa yang memberi tumpuan lebih kepada dunia, ceceh akhirat. Tolong ingat kenyataan ni daripada Rasulullah. Saya petik daripada Rasulullah, sah. Barang siapa memberi tumpuan lebih kepada dunia, ceceh akhirat. Barang siapa memberi lebih tumpuan kepada akhirat, ceceh dunia. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka pilihlah yang kekal dari yang fana. Pilihlah yang kekal, iaitu akhirat. Kita akan pergi ke akhirat, buat selama-lamanya di akhirat tu, tak boleh, tak akan kembali lagi ke negara ni, negara dunia ni, tak akan kembali dah. Pilihlah yang kekal dari yang fana, yang sekejap ni, yang rosak ni. Itu pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya pun dak berhentilah tabiat, dak molek, kita ajak kita berlatih, tambah buat benda-benda molek sikit-sikit. Dia kata sini pula al-qaswatul qalb wan nisyanul akhirah. Yang keempat, akibat daripada panjang angan-angan tu, kerah hati, lupa akhirat. Li'annaka, saya baca sikit, idza amaltal aishal tawil la tadhkurul mauta wal qabr. Kalau mung duk berangang-angang ditambah dengan dak ingat langsung ke mati, walaupun siang malam kita dengar cerita, kita lihat, kita temung dengan orang mati, kita dak fikir langsung koknya yang kita bilalah kita akan mati. Entah pagi ni, tengah malam ni, entah pagi esok, entah bila. Dalam duk-duk pergi ziarah orang mati, dalam duk-duk tengok orang usung jenazah mayat ke kubur, dalam duk-duk melihat dan mendengar talqin dibaca, dalam duk-duk tahlil selepas
selepas beberapa hari terfikir kedok, aku ni bila cukup. Dia kata sini, la tadhkurul maut wal qabr. Kalau mung duk gini, duk panjang nak pasa begini, akan lupalah kamu bahawa maut dan qabr, kubur. Lupa mati, lupa kubur. Lesar. Nahas besar. Nahas besar. Barang siapa lupa akan mati dan lupa kubur, nahas besar akan bertemu dengan mereka. Sebagaimana kama qala Ali bin Abi Talib, inna akhwafa ma akhaf alaikum ithnatan, tulul amal wattiba'ul hawa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, aku bimbang benar berlakunya dua perkara ke atas kamu. Kawan-kawan dia lah, sahabat-sahabat dia. Masuklah kita sampai hari ni, kita boleh guna kata, kita boleh guna pakai kata ni, aku bimbang benar berlaku dua perkara kepadamu, iaitu berangan-angan, panjang angan-angan dan terus menerus ikut hawa nafsu. Dua perkara ni kalau ditimpa atas seseorang, buruk padanya. Ala, awas, ketahuilah, wa inna tulal amal yunsil akhirah. Panjang angan-angan itu salah satu sebab yang melupakan akhirat. Dan ittiba'ul hawa, ikut tabiat, ikut nafsu tanpa sempadan, itu adalah yasuddu anil haq, menghalang dari melakukan yang benar. Panjang angan-angan melupakan akhirat menyebabkan, tadi saya dengar dalam radio, lalu ke masjid tak sah ke nak singgah, paling pun dah, sekurang-kurang paling jadi dah, paling sejak aku tak boleh nak singgah ni, sibuk sangat, jadi dah paling. Lalu tak sedar masjid tiang besar macam gini ni, tak sedar dalam kepala tu duk benda lain, duk kejar benda lain. Dalam radio tadi saya dengar, lalu kok dalam masjid 2-3 kali sehari, tak sah kau nak singgah, paling kedok. Ada setengah tu mari buang air di masjid, sudah buang air bung lari. Masya Allah. Ramai tu tak masuk kita dalam ni kok. Saya banyaknya nak khabar sebab kita orang lama. Sama juga baru ni dicerita dalam khutbah, pakai baju kecil, tunduk rokok sujud, terangkat baju dia yang menyebabkan tidak menutup aurat. Mayang Zuhur dengan baju dan seluar tu, asal sikit lagi seluar baju tu juga 2 kali supik kosong buat balik. Kita kata dah pungut buah lah, biar berisi supik, dah isi. Sebab tak cari supik tak berisi lah. Pada yang faham. Kalau tak faham, kok anda Raja dengar saya, dia faham. Ya, fa idza yasiru fikruka wa mu'zamu amruka fi hadithid dunya wa asbabul 'aish wa fi suhbatil khalqi wa nahwiha fayaksul qal min dzalika. Apabila pikiran dan urusan kamu, percakapan kamu tertumpu kepada tajuk bicara dalam tajuk dunia, membicara dalam tajuk dunia, pengurusan dunia dan persahabatanmu dengan sesama tarafmu, maka kerahlah hati kamu ketika itu. Jadilah hatimu kerah.
sebagaimana yang telah berlaku 15-20 tahun lalu. Sebenarnya wa innama riqqatul qalb wa safwatuhu jernih, suci, bersihnya hati itu ialah dengan mengingati bidzikril maut wal qabri, kena ingat kepada mati, ingat kepada kubur. Ni pun sama juga saya nak setop. Lalu kok kubur paling pun dok 5 kali sehari, sedangkan orang dulu dia lalu kok kubur, lalu kok kubur dicata selalu. Ramainya orang dalam kubur, bila aku diajak mari, kena mari sini, bila aku kena mari sini, bila aku kena mari sini dalam kubur tu. Apa gitu kita dah ayah gitu. Lalu tu tu mak aku ada situ, aku bila pula. Tu saudara aku ada situ, aku bila pula. Belang-belang mandu tu. Jadi nak suruh hati kita tidak keras, maka naklah kita mengingat akan mati, perhati kepada kubur, ingat kepada pahala, ingat kepada dosa dan keadaan-keadaan yang berlaku nanti di akhirat, suasana akhirat. Ni saya telah baca dalam kuliah saya di Masjid Ladang Muktafi berhubung dengan ahwal kelang kabut yang dahsyat akan berlaku kepada orang-orang tertentu pada hari kiamat. Kelang kabut yang mengerikan lagi dahsyat. Seronok kita baca. Runduh hati yang keras, berasa runduk tunduk, sedih terhadap diri. InsyaAllah kita akan bertemu. Kalaulah tidak dengan mengingati kubur, ingat ke mati, ingat ke pahala, ingat ke dosa, ingat akhirat, famin aina yakunu liqalbika riqqatun wa safwatun. Macam mana nak jadi hatimu lembut, lembut, nak jadi lembut, nak sudah ngikut nak mana, tak akan jadi. Sehingga qala ta'ala, Allah berfirman, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka dengan panjang umur dan berangan-angan, lalu hati mereka menjadi keras. Kau lama kau dak pakai, kau lama kau keras, kau tua kau dak jadi. Terbit pula amaran warning daripada Rasulullah memberi ingat kepada kita, sebaik-baik manusia itu ialah orang yang panjang umur tetapi bertambah dan bertambah baiknya, dan seburuk-buruk manusia itu ialah orang yang dipanjangkan umur tapi bertambah pula buruk kelakuan dan perilaku dan kelakuannya. Kita tengoklah. Jadi kita malam ni kita kena tengok. Hari ni kalau saya cadanglah. Hari ni kenapa kita buat molek? Kita ambil dulu hak mudah-mudah, hak orang sebut sokmo, orang kata sokmo, dan saya telah membuat cadangan yang rapi kepada orang depan saya, 8 perkara. Nak buat ni 8 perkara yang mudah ni, sampai masa dah kita tak boleh cakap dah. Orang cakap ada dah, orang jujur cakap ada dah, kita tukang buat. Orang yang cakap ramai, orang yang pandai ramai, kita ambil hak dia, tolong buat. Jemaah jangan tinggal. Hari ni masuk subuh tadi, ini waktu yang keempat, dan sikit lagi isyak 5. Kita boleh berapa dah? InsyaAllah barangkali isyak sikit lagi kita dah boleh 5. Ada orang boleh 5 ni? Ada orang subuh tadi dak, zuhur dak, asar dak. Dak jemaah ni, bukan dak semayang, dak jemaah. Atas tu, atas masing-masing tu. Ada orang
subuh boleh, zuhur boleh hari ni, hari Jumaat. Asar tak dilocong, garik saat ni boleh, Isya insya-Allah boleh. Ada orang gitu, ada orang straight boleh. Tu nampak lalu dah. Nampak lalu dah weh. Kita boleh baci lalu dah kita ni. Kita boleh baci. Ya, boleh baci. Baik, satu. Kita ambil yang mudah. Kelas kita tangga ni je. Banyak cakap tak ada guna. Biar jangan banyak bercakap tapi banyak buat. Tu dia. Baru comel. Sekarang tadi hari Jumaat. Mari kita puasa dak hari Khamis? Kita puasa dak hari Khamis? Ramai orang puasa. Nak orang belakang, orang puang. Orang puang sangat happy saya bila dengar jumpa semua orang puasa. Ramai orang puasa hari Khamis, hari Senin. Ramai orang puasa. Dan cuba tanya ni, segi jauh-jauh kita puasa dak hari Khamis baru ni. Dan mari dah ni, orang yang laju mari dah ni. Hari ni hari Jumaat, esok hari Sabtu, mari dah ni. Aku nak puasa hari Senin ni. Mari dah. Mari dah no. Projek. Projek ukhrawi. Bukan projek duniawi. Mari dah nak puasa. Ni insya-Allah orang gini jadi ada buat-buat kita ni amal. Tapi tak amal. Amal tapi tak amal. Minta maaf amal tapi tak amal. Semayang jemaah, semayang sunat rawatib yang muakkadah. Narak tang lain saja kat ni. Semayang sunat rawatib yang muakkadah, boleh bilang tak hak muakkadah? Cuba bilang lu, senyap setengah minit. Berapa rakaat dan bila? Semayang sunat rawatib yang muakkadah. Cuba bilang. Kegi saya khabar, rupanya aku tak tahu lagi weh. Tak sah ke nak buat, tahu ke tak lagi. Berat tu. Kita sendiri buat hukum, jatuh hukum. Baru kena. Sekarang saya nak bilang, berdasarkan kepada kitab Fathul Mu'in yang saya baca, ada 10 rakaat. Ada 10 rakaat semayang sunat rawatib yang kalau boleh tak boleh tinggal dan tak boleh tinggal orang kelas kita. Cakap tak ada guna. 2 rakaat selepas maghrib, selepas isyak, selepas zuhur dan sebelum zuhur dan sebelum subuh. 2 rakaat. Itu rawatib yang muakkadah. Nak cuba kita puak kita tak tinggal. Cuba insya-Allah. Rasa ke dah habis pula bab kerah hati ni. Baru bab pelembut hati baru masuk. Sini sudah beritahu bahawa masa tidak mengizinkan. Jadi kira-kira gitulah dulu. Saya percaya ramai tu sanggup tunggu tengah jam lagi. Saya percaya ramai sanggup tunggu tengah jam lagi. Tapi asal buat lebih-lebih, buat patut-patut. Dah habis masa, cukup. Malah esok mari pulau. Ni kalau dah nunjuk darah depan sekali. Lepas tu 16 hari tak jumpa temu, tak temu cari. Awal panggil awal. So berawal terus alat dawam, terus menerus. InsyaAllah saya doakan yang bersama saya malam ni. Di peringkat awal tadi tajuk saya kerah hati, di hujung ni ada sikit lagi, tapi saya rasa ada manfaatnya untuk kita semua. Bas segala yang tak kena mohon maaf. Kalau ada yang setuju, boleh sama-sama kita doakan, berdoa kepada Allah supaya dibantu. Wafiqna li ta'atika, memberi bantuan, dorongan kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.